Pengipah kajangnya rapat, hidangan tetamu di kuala marat. Buku menyimpan berjuta maklumat, fakta ilmu, cerita hiburan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Damia Aina binti Muhammad Helmi. Saya berumur 12 tahun. Saya merupakan murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Dato' Maharaja Lela. Hobi saya ialah membaca pelbagai jenis buku, sama ada buku fiksyen maupun buku bukan fiksyen. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Untuk pertandingan bicara buku ini, saya memilih buku yang bertajuk Saat Roh di Sempadan Barzah. Buku ini dikarang oleh Nurni Osman. Buku ini mempunyai 308 muka surat. Buku ini diterbitkan oleh MyCO Publishing di Shah Alam Selangor pada tahun 2022. Nombor pengalasan buku ini ialah 808-882 dan ianya merupakan buku di dalam kelas kesusasteraan bahasa Melayu. Buku ini merupakan buku fiksyen. Buku fiksyen adalah jenis buku yang amat saya gemari untuk membacanya. Selain itu juga, ciri-ciri buku ini amat menarik bagi saya. Ini kerana persembahan ilustrasi dan gaya penulisan buku ini sangat memberi kesedaran kepada pembaca, tetapi padat dengan babak-babak cerita yang penuh pengajaran. Buku ini merupakan sebuah buku yang berkisarkan tentang kisah benar yang dialami oleh penulis sendiri. Saya memilih buku ini kerana buku ini padat dengan kisah-kisah pengalaman dan peristiwa sebenar yang berlaku. Selain itu juga, banyak perkongsian yang dapat menjadikan iktibar kepada pembaca. Dengan demikian itu, pembaca seolah-olah merasai pengalaman penulis sepanjang pengkisahan cerita di dalam buku ini. Buku ini juga disertakan dengan gambar-gambar sepanjang pengkisahan pengalaman penulis, sekaligus dapat membantu pembaca memahami dan merasai pengalaman penulis sepanjang kisah. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut mengenai kisah di dalam buku ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri penulis dan juga watak utama di dalam cerita ini. Nurni bin Osman merupakan isteri kepada Pegawai Tinggi Angkatan Tentera Udara Tentera Diraja Malaysia yang berpangkalan di TUDM Subang. Sebagaimana yang kita maklum, penghujung tahun 2019, dunia digemparkan dengan wabak penyakit COVID-19 yang menular ke seluruh negara, tidak terkecuali juga di Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan telah dikeluarkan kepada seluruh negara Malaysia pada Mac 2020 bagi mengekang penularan COVID-19. Kisah bermula apabila penulis mendapat jangkitan COVID-19 setelah menghadiri mesyuarat bakat iaitu Badan Kebajikan Angkatan Tentera di kawasan kuartus tempat tinggalnya, di mana penulis tidak mengetahui seorang ahli mesyuarat yang baru pulang dari luar negara telah sah positif COVID-19 dan sekaligus telah menjangkiti wabak tersebut kepadanya. Sehari selepas mesyuarat, penulis dikhabarkan bahawa sahabat yang duduk bersebelahan dengannya telah sah positif. Bermula detik itu, bermulalah sesi pemeriksaan kesihatan oleh penulis
dan ahli keluarganya. Keputusan menunjukkan penulis, suaminya dan anak perempuannya positif COVID. Namun, hanya penulis sahaja yang ditempatkan di MAEPS Serdang. Namun, baru sehari penulis mendapat rawatan di MAEPS Serdang, beliau pengsan disebabkan komplikasi COVID-19. Ini mengakibatkan penulis dikejarkan ke Hospital Sungai Buloh untuk perawatan rapi COVID-19. Ketika itulah penulis berkongsi pengalamannya diuji debar pukulan sakaratul maut. Penulis berkongsi kisah bagaimana beliau bergelut dan bertarung dalam keadaan seakan mati. Ketika itu, penulis merasakan seolah-olah tertanam di alam barzah. Dalam keadaan kelam antara tidur dan mati, beliau terdengar suara merintih dipulangkan nyawanya untuk bersujud kepada Allah. Penulis mendapat pengajaran daripada ujian penyakitnya ketika itu bahawa wang ringgit tidak dapat memberi sebuah kesihatan dan kesembuhan. Ketika itu, penulis hampir pulih dan ahli keluarganya dibenarkan untuk menjaga beliau. Tiada yang lebih menggembirakan hati penulis melainkan dapat pulang ke pangkuan keluarga. Pengajaran yang saya peroleh dari buku ini ialah kita seharusnya tabah dan tidak mudah berputus asa dengan ujian kesakitan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya ujian itulah yang mendekatkan diri kita kepada Pencipta. Selain itu, kita hendaklah bersikap positif dan berlapang dada dengan ujian kesakitan yang diberikan. Ini kerana bersikap positif dapat membantu pesakit dalam proses penyembuhan. Akhir sekali, penulis tidak menyalahkan takdir atas segala sesuatu yang berlaku. Buku ini mendapat kritikan yang baik daripada individu hebat seperti Ustazah Asma Harun, Dato' Dr. Nur Hafizah Musa dan lain-lain lagi. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada rakan-rakan semua untuk membaca buku ini. Kisah perkongsian oleh Nurni Osman yang syarat dengan pengajaran sangat memberi manfaat kepada kita sebagai manusia supaya mensyukuri atas segala nikmat dan ujian yang Allah berikan. Saya akhiri bicara buku ini dengan serangkap pantun. Pohon pedada di dalam taman jadi idaman si anak rusa. Marilah sahabat, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Sekian, terima kasih.